Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mari kita sama-sama mulakan pengajian kita di akhir-akhir Sa'ban ini dengan membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita mulakan pengajian kita dengan sama-sama. Kita membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khususnya mak bapak kita, ahli keluarga kita, kerabat-kerabat kita, waris-waris kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berbuat baik bagi kita, yang telah kembali ke rahmatullah. Sailillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdim qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Rabbi adkhilni mudkhalan siniki wa ahrijni muhrajan siniki wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna wa an walidina wal muslimina muslimat wal mu'minina al mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin berkat taufik, hidayah dan inayah Allah, kekuatan dan kelapangan waktu yang Allah taala pinjamkan, memungkinkan saat ini dan ketika ini kita berada di dalam majlis ilmu di akhir-akhir Sa'ban menjelangnya Ramadan. Panjat syukur ke Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus-terusan memberikan taufik, hidayah dan inayahnya dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan sakibaki umur yang Allah Ta'ala pinjamkan dapat kita gunakan untuk meningkatkan lagi amal-amal ibadah. Mudah-mudahan ketekunan kita, kesungguhan kita dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala janjikan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan keberkatan umur ini mengiringi keberkatan rezeki untuk kita laksanakan ibadah di akhir-akhir umur ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tadi pun Pak Imam baca doa kan, Allahumma barik Sa'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita di akhir-akhir Sa'ban ini. Apa makna keberkatan bulan Sa'ban? Umur yang Allah Ta'ala bagi berkat. Keberkatan itu mesti ada tanda-tandanya ataupun kesan-kesannya, keberkatan umur. Saya yakin doa daripada bulan Rajab hari itu pun dah kita berdoa. Okey, bulan Rajab sudah berlalu, bulan Sa'ban tinggal beberapa hari ini. Mari kita sama-sama muhasabah setakat mana keberkatan bulan Ramadan, bulan Sa'ban yang kita nak tinggalkan. Dan mudah-mudahan kalau ditakdirkan masa mencukupi, bagaimana kita nak mengharungi bulan Ramadan yang akan datang.
Yang kedua, saya secara peribadinya ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan. Hampir sebulan sekali lagi dijemput, tapi saya tak boleh waktu itu, kesehatannya tidak mengizinkan. Doa tuan-tuan semua saya rasai. Okey, saya mendapat musibah sedikit. Alhamdulillah mengajar saya lagi, kata orang tu, menginsafi. Okay, ada benda-benda yang Allah Ta'ala kirimkan kat kita, kadang-kadang kita tak nampak, tapi bila dah hilang baru kita nampak. Maka sebab itulah doa tuan-tuan selain yang kat WhatsApp tu mudah aja. Doanya, ya Allah dipermudahkan segala urusan perubatan dan disehatkan. Okay, saya rasa tuan-tuan, okay, waktu kena je pun sudah, bila dapat tahu ahli keluarganya pun saya rasa dah nampak dah perjalanan untuk perubatannya pun mudah. Ditemukan doktor daripada awal sampai ke besok ni sentiasa jumpa dengan dia. Rupanya dibagi kawalan rapi untuk menjaga kesehatan. Dan mudah-mudahan doa yang tuan-tuan beri pada saya rasai dan saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan hidup dan diberi kesehatan, kesejahteraan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kita tahu dah ni akhir-akhir Ramadan. Okay, saya yakin ada dua perkara yang boleh kita laksanakan. Yang pertama, 3 hari akhir bulan Sya'ban kita berpuasa. Mudah-mudahan mereka-mereka yang ada tertanggung ataupun tertunggak ataupun tak terlaksana Ramadan yang lalu, cepat-cepatlah, ini ada waktunya untuk kita membayar, sekurang-kurangnya membayar fardiah. Kenapa? Jangan sampai kita Ramadan tertangguh hutang. Hutang iaitu hutang puasa tak dibayar. Yang keduanya, di akhir-akhir Sya'ban ini saya yakin tuan-tuan membaca surah Yasin, lebih-lebih lagi di akhir, di pertengahan nisfu Sya'ban. Dan saya yakin juga malam nisfu Sya'ban tuan-tuan telah melapangkan masa untuk sembahyang tahajud sekurang-kurangnya. Sebab itulah tanda-tanda kita berkat. Sampailah ke saat ini, okay, siapa-siapa yang masih puasa silakan. Tapi hari Rabu esok janganlah puasa. Okay, hari Rabu ni istilahnya hari syak. Okay, alim macam mana pun berhentilah. Okay, tangguhlah satu hari untuk kita sambut Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, khususnya kanak-kanak yang lebih daripada 60 tahun ke atas. Okey. Agak-agak apabila kita di akhir Sya'ban ada lagi tuntutan, iaitu ziarah perkuburan ataupun ziarah kubur arwah mak bapak kita, adik beradik kita. Sebab itu orang lama-lama dulu, orang tua-tua dulu, kiai-kiai dulu disusun di akhir-akhir Sya'ban. Kalau tak silap saya hari Ahad lalulah yang terakhir untuk kita sama-sama menghimpunkan ahli keluarga kita, seraya kita ramai-ramai membaca Yasin, kita sedekahkan pahala bacaan Yasin dan tahlil itu kepada arwah mak dan bapa. Saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan yang istilahnya gini, berusaha untuk nak melaksanakan tuntutan itu walaupun tidak diwajibkan. Tapi sebagai anak mak bapak yang sudah mati, kalau dia tak ingat dengan mak bapak, sebab itu orang tua tu dulu mentradisikan apabila bulan Sya'ban yang terakhirnya ziarah kubur. Okey, ziarah kubur. Hari ini nampaknya alhamdulillah suruh gotong royong perkuburan pun hilang semuanya. Yang datang yang tak mampu nak cabut rumput. Itu yang kadang-kadang saya sedih. Okey, kemungkinan dia tak tahu. Kemungkinan dipandang remeh. Ingatlah kita ni dah
tua-tua. Okey. Saya kadang-kadang bila teringat sesuatu perkara-perkara yang dibuat oleh orang tua dulu, bukannya main-main. Dia ada perkara-perkara yang istimewa. Contoh, jom kita ramai-ramai bersihkan kubur. Betul? Okey, sini kat sini buat tak? Buat tak? Alah, kuburnya dah bersih je. Bukan mak bersihkan kubur sangat. Yang pentingnya di ziarah kubur diucapkan apa? Assalamualaikum ahlil kubur. Besar artinya tuan-tuan. Besar. Satu orang yang masuk ke perkawarangan kawasan perkuburan membaca Assalamualaikum ahlil kubur, memberi rahmat pada dirinya dan ahli kubur semuanya. Dalam hadis yang saya temui, apabila dia melangkah dengan Assalamualaikum ahlil kubur, saat dan ketika itu roh-roh yang tengah dalam keadaan diseksa oleh Allah, yang dikenali azab kubur, dibebaskan daripada azab kerana seorang yang membaca selawat atas ahlil kubur. Seorang itu. Okey, kalau yang ramai-ramai itu agaknya berapa kali? Okey, berselawat disejahterakan ahlil kubur. Siapa tu? Pertamanya mak bapak kita, yang keduanya adik-beradik kita, dan yang terakhir sekurang-kurangnya seluruh jamaah muslimin dan muslimat. Tapi jangan haraplah Assalamualaikum ahlil kubur, dia tak jawablah ustaz gitu. Kalaulah tak disunahkan, bermakna diabaikan. Tapi kenapa disunahkan? Mesti ada makhluknya yang akan menyambut. Sambutan itu kita tak dengar tuan-tuan. Kalau dengar, insya-Allah yang tua pun lentah pukang larinya, percayalah. Okey, saya gini je, kalau tak ingat dengan orang tua, okey, biru abaakum tabirkum abnaukum, buat baiklah kamu dengan mak bapak kamu, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik pada kamu. Saya selami orang tua tu kenapa dipanggil anak-anak, diambilkan saudara maranya, lebih-lebih lagi di syair sabar. Rupanya ada 2-3 pengajaran. Yang pertama, baca Yasin itu merupakan salah satu ibadah sengaja nak kumpulkan adik-beradik, anak beranak. Macam kita ada cucu cicit kok lebih, bukan jiran tetangga. Rupa-rupanya nak melihat sebelum mati, orang tua tu tengok dibaca Yasin. Kalau ada yang orang tuanya dah hafal Yasin, ada yang sama-sama baca Yasin tapi matanya jeling aja. Tengok anaknya baca Yasin pandai ke tidak, menantunya baca Yasin pandai atau tidak, cucu cicitnya pandai baca Yasin atau tidak. Okey, pengajaran tu. Apabila dia tengok, alhamdulillah anak-anak pandai baca Yasin, alhamdulillah menantu pandai baca Yasin. Adalah 1-2 orang tu yang terbalik baca Yasin. Dia pegang Yasin pun dah terbalik. Rupanya hafal, tak apa. Okey. Anak cucu cicit kan, anak cucu lah, cucu baca Yasin ramai-ramai. Saya minta maaf lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan hayati baik-baik. Ini waktu hidup kita nampak. Kita nak marah, kita pun boleh marah. Kerana apa? Kerana masih ada. Masih kita nampak. Masih ada kuasa. Kalau takdirkan kita dah mati, agak-agak lah. Okay? Anak kita yang dibangga-banggakan itu selesai tak bacakan Yasin. Okay? Yang kedua, kalau takdirkan kita mati, menantu-menantu tu baca Yasin atau tidak. Okay, sebab pertolongan yang paling utama bagi roh, pertama surah Fatihah, yang kedua surah Yasin, yang ketiga doa daripada anak yang soleh, yang keempat amal jariah. Sebab itu yang pertama tengok wasyiru, iaitu keluarga-keluarganya. Saya akan tanya tuan-tuan, bagaimana pangkat tuan-tuan, bagaimana hebatnya tuan-tuan. Tapi saat akhirnya kita teliti, yang pertama ahli keluarga kita. Okey, yang keduanya adik-beradik kita yang tak putus
sampai kiamat, adik-beradik kita. Tengok ya, saya buat kenduri, buat kata nak buat kenduri, okey, nak panggil adik-adik. Alhamdulillah adik-beradik saya datang semua. Bermakna sila yang kedua, pengajaran yang kedua bukan saja baca Yasin, silaturrahim antara kita. Adik-beradik saya datang, adik-beradik orang rumah saya dah datang. Kumpul ramai. Waktu hidup dah nampaklah. Kata orang Jerman guyup, kalau orang Melayu. Okey, antara bira menantu dia rasa mesra. Okey, rasa terkumpul dengan penuh kebahagiaan. Arti bahagianya alhamdulillah, aman, damai, tentram. Cuma kadang-kadang yang doa tu tambah sikit. Doanya, ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau redai, ya Allah. Berilah kami kesehatan, kesejahteraan, okay, sepanjang perjalanan hidup kami. Artinya kita doakan adik-beradik ni boleh berkumpul, tuan-tuan. Okay, anak menantu, cucu boleh berkumpul, tuan-tuan. Saya ucapkan tahniah kerana itulah merupakan salah satu silaturahim yang paling mahal. InsyaAllah Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan dan kemurahan rezeki. Hebat macam mana pun keluarga kita, tapi gagal untuk menyatukan adik-beradik, okay, anak beranak, termasuklah menantu, cucu cicit, saya anggap kita gagal, tuan-tuan. Bermakna kalau kita masih hidup, kita gagal nak nyusun anak-anak ahli keluarga. Adik-beradik pun kadang-kadang tak boleh bertemu. Ini yang dikatakan tadi, janganlah nunggu raya. Ini yang pertama. Okey, apatah lagi saya temui baru-baru ni, okey, saya dengan adik-beradik, dengan anak yang dah besar-besar termasuk cucu, jom kita ziarah kubur. Kita tengok kelompok sana satu keluarga, yang sini kelompok sini satu keluarga. Saya teringat, tuan-tuan, kalau inilah cara kita masa hidup, kita meraihkan ziarah kubur, insya-Allah. Okey, anak-anak kita besok pun begitu. Kenapa? Kalau kita hari ini tak peduli dengan orang tua yang dah mati, tunggulah besok kita ni tak dipedulinya oleh orang-orang yang hidup. Lebih bagi anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, silaturahim ini amat penting. Okey, jangan main-main. Pertama, adik-beradik sampai putus tak putus. Kalau suami isteri mungkin boleh putus. Anak-anak dengan mak bapak putus tak putus. Inilah yang orang tua-tua bising. Meh kita ramai-ramai balik baca Yasin. Kenapa? Nak naupkan kasih sayang sebelum mati. Hari ini kita nampak, tuan-tuan, kalau dah waktu hidup di akhir-akhir umur ni, sopan santun, anak beranak menantu rasanya mesra, di antara satu lain tak ada dah gaduh, tak ada lah nak masa-masa muka. Saya yakin, tuan-tuan, ditakdirkan kita tak ada silaturahim akan berterusan. Tapi kalau masih hidup ni pun gagal, adik-beradik dah tak bertegur, okey, menantu-menantu dah tak nak bertegur, anak-anak apatah lagi, bermakna kita gagal dalam perjalanan hidup. Kerana inilah bekalan yang paling mahal ditakdirkan kita mati. Okey, itu jangankan pandang ini apa ni bid'ah dan jangan. Kerana ada sesuatu yang diselit, itu adalah pengajaran untuk pendidikan. Pertama, ahli keluarga. Okey, kalau takdirkan ada mak bapak yang masih sudah meninggal dan kita pula sekarang ni menghadapi apa dia? Okey, suasana seumpama ini, ditakdirkan kita mampu ziarah kubur, ziarahlah. Itu belum baca Yasin. Okey, apabila kita membaca Yasin, tuan-tuan, di perkuburan, seluruh ahli kubur mendapat tempias daripada fadilah membaca Yasin. Itu juga merupakan amal ibadah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita nak selesai satu sikit lagi, apabila kita berada di ambang Ramadan yang mengaitkan tentang ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kita dululah, kita zaman kita jadi bapa ke anak-anak ini, kalau yang kerja tak apa, kalau kerja kampung selalu kita fikir atau tidak,
Besok anak bila Ramadan agak-agak kalau dia minta cendol, mampu tak kita beri? Kadang-kadang makan agak-agak besok sahurnya, berbuka puasanya agak-agak mampu atau tidak. Itu orang dulu-dulu tu. Dia ingat kepada anak-anak dia. Makan atau tidak. Cuma sekarang ni sebagai kita pula sekarang dia dah tua-tua ni. Mujur masih ada mak bapak. Agak-agak kita terfikir tak mak bapak kita kejap lagi ni bulan Ramadan, makanan dia cukup atau tidak? Keselesaan untuk bulan Ramadan cukup atau tidak? Ini peluang yang terakhir. Artinya kalau orang tua-tua dulu mikirkan anak makan atau tidak segala dalam Ramadan, sekarang cuba kita fikirkan mak bapak yang masih hidup agak-agak lah, ya, dan agak-agak apa yang menjadi keselesaan kepada mereka. Okey, contoh kalau mak saya, dia selesanya apa dia? Okey, makanannya, berasnya siap semua. Okey, ditambah pula nanti kalau mak rasa-rasa teringin nak beli cendol, mampu beli cendol. Terasa nak buat sedekah, ada kemampuan dia. Cuba kita fikirkan. Mudah-mudahan besok anak-anak kita akan memikirkan untuk kita. Di apa? Di akhir ni, okey, yang pertamanya tadi saya katakan tadi, yaitu berkeadaan araital lazukazubi bidin. Di akhir-akhir ni agak-agak keberkatan harta kita sepanjang Syakban, di akhir Syakban kita boleh lepaskan atau tidak? Ataupun kita boleh, bahasa kita derma lah yang paling senang, kepada pertamanya anak-anak yatim. Anak-anak yatim tu makan atau tidak dalam bulan Ramadan. Okey, ditambah pula sekarang ni dah nak Ramadan, ditambah pula dia nak naik sekolah. Agak-agak terfikir atau tidak? Bayaran sekolahnya mahal, sekolah agama pun 280, belum sekolah kebangsaan. Satu orang tak kurang dari 300. Okey, itu pun pakaian yang paling murah kata orang tu. Kalau takdirkan anaknya ada 3 orang, yang di bawah anak-anak yatim. Bingung juga tuan-tuan nak menyediakan. Mungkin kita terlepas sudah, tapi mereka-mereka. Okey. Itu fikirkan. Mana yang dikatakan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Meh kita sama-sama. Okey, dan mudah-mudahan ahli jawatan kuasa masjid ni ada tindakan. Okey, tindakan siapa di qaryah kita ni yang dalam keadaan ada anak yatim, ambil peryatim. Kalau takdirkan masjid buat, kita buat pun walaupun tak banyak. Mungkin kita tak mampu. Mampulah RM10, nak beri lebih RM100, persilakan. Tapi hak kita kepada mereka. Ada tak kanan kiri kawan-kawan kita? Okay? Kat dalam Dewan Musola ini siapa yang ada anak yatim? Angkat tangan. Okey? InsyaAllah saya sediakan. Anak yatim, kalau lelaki bawah umur 12 tahun, yang angkat 78 tahun, itu bukan anak yatim, tok yatim. Tok yatim. Kalau perempuan, 9 tahun ke bawah, yang angkat tangan 25 tahun, bukan anak yatim tu, anak dari yatim. Okey, saya nak gambarkan. Pertama kita tengok kanan kiri ada ke tidak. Kalau betul tak ada, alhamdulillah. Bermakna mungkin masyarakat itu sekeliling kita ni kan, alhamdulillah ditakdirkan Allah Taala dibagi kemewahan. Okey, yang pertama tadi harta kita untuk mak bapak kita. Okey, dah siapkan belum? Okey, yang kedua untuk anak yatim. Yang ketiga orang-orang yang fakir miskin. Takrif fakir miskin gini, yang miskin pertamanya kadang anak ramai. Okey, suaminya kerja, mungkin kerja tak banyaklah mampunya,
Bukan tak makan, tapi tak sempurna makan. Okey, bayangkanlah tuan-tuan, anak-anak tengah sekolah, bayaran sekolah mahal, nak berhadapan dengan Ramadan. Saya jiwai ini tuan-tuan kerana hak saya kepada mereka. Okey, kalau takdirkan kita tak dapat tolong 100%, okey, tolonglah semampunya. Bagi kita sudah terlepas tanggungjawab kita kepada mereka. Sebab itu saya terus terang tuan-tuan. Okey, saya kalau nak zakat sentiasa tak cukup zakat kerana ada syaratnya, ada nisabnya. Okey, kenapa? Yang inilah sebagai amalan-amalan kita terus kepada mereka-mereka yang miskin. Ditambah fakir miskin ataupun dikenali orang yang dhaif. Okey, dahlah tinggal hidup 2 orang suami isteri, anaknya entah ke mana-mana, makannya pun ibarat kata derma dari kawan-kawan, derma daripada masyarakat sekeliling. Kalau ada tuan-tuan, beritahulah kat saya, mungkin saya dapat boleh awan tompang, tak banyak pun tompang kerana hak kita dalam habli minan nas, hubungan sesama manusia. Ready. Okey, alangkah bahagianya tuan-tuan kalau kita dapatkan bagi makan anak yatim, orang fakir miskin, termasuk yang dhaif tuan-tuan, berbuka beras daripada kita, kelengkapan makan itu daripada kita, sahur nanti pun makan daripada beras yang kita bagi kat dia. Bermakna kehebatan kita kerana apa? Kita mampu memberi kemudahan, kesenangan, kekenyangan kepada orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah tak akan rugi tuan-tuan. Cuma kita nak dapat peluang tu bukan semudahnya nak dapat peluang. Maka sebab itu itu di antara persiapan di akhir Sa'ban. Baca Yasin sudah, ziarah kubur sudah, peruntukan untuk mak bapak sudah, peruntukan untuk anak yatim sudah, fakir miskin pun sudah. Datangnya bulan Ramadan. Bang dulu.
Tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mengambil masa sikit. Pertama, bila kita tunggulah besok hari hari Rabu kot ya, tengok anak bulan. Kalau ditakdirkan hari Kamis puasalah. Sami'na wa ata'na. Janji Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dah jangan banyak, kata orang tu, terlingkah deh. Banyak soalnya, banyak songehnya. Kerana orang yang takwa, itulah yang dinanti-nanti. Orang yang beribadah, itulah dinanti-nanti bulan yang istimewa bagi manusia. Okay? Yang Allah Ta'ala panggil setiap saat, setiap waktu sepanjang bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi kita ganjaran. Tapi apapun cerita, mulanya daripada niat. Okay. Hari Khamis puasa, ada yang gembira, ada yang tak gembira, ada yang terlalu gembira. Saya ingat gembira kerana Ramadan, rupanya gembira kerana dapat pasar Ramadan. Tapi kan kat sini lah, ini kat kampung saya, bukan main melagak. Dia kata dapat tapak pasar Ramadan. Nah, itu. Okay. Yang kat sini 60 tahun ke atas masih tapak Ramadan. Kalau ada, pergilah Ramadan terus. Sudahlah tuan-tuan. Okey, meh kita jaga umur yang sesingkat ini, entah besok, entah lusa. Allah Ta'ala perintahkan kita tak tinggalkan ibadah. Kerana itulah tali arus kita dengan Allah. Innamal a'malu binniyat. Bersihkan niat dulu. InsyaAllah apabila niat kita betul, InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu yang lain-lain. Kalau niatnya tak betul kerana nak dapat pasar malam, garanti dapat. Tapi kalau niat nak puasa, belum tentu. Tanpa dilaksanakan puasa dengan penuh redha. Okey, penuh redha. Maka sebab itu dijanjikan oleh Nabi, man faraja bidukhulir Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan nirat. Awal-awal rasa gembira untuk kita nak berhadapan Ramadan, nak laksanakan ibadah dalam Ramadan, dijanji aku haramkan tubuh badanmu masuk api neraka. Tengok niatnya ni ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin tu, niatnya dibetulkan, insya-Allah tuan-tuan. Okey, Allah Taala ampunkan dosanya, Allah Taala janjikan tidak dibakar oleh api neraka. Seumumnya, secara rohaninya, secara matlamatnya, kalau kita ditakdirkan mampu melaksanakan 4 perkara ni, bagi saya hebatlah tuan-tuan. Kenapa? Al-jannatu mustaqatun illal arba'in nafar. Surga ni menunggu kepada 4 gulungan manusia. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan.
Pertamanya disebut taliyal Quran, yaitu orang yang sentiasa orang yang membaca Al-Quran. Saya senang je tuan-tuan. Banyak mana pun Al-Quran yang dibaca mengikut kemampuan masing-masing. Okey, yang penting jangan tinggal. Tapi tuan-tuan yang kaki sembahyang garanti tak tinggal lah. Yang tak sembahyang, itu yang tak tinggal, yang tak baca Quran. Yang dah sembahyang, insya-Allah sembahyang subuh pun rakaat pertama surah Kahfi. Tak hebat. Okey. Nampak? Lepas tu rakaat yang kedua surah Yasin, pengsan semua makmum. Saya nak gambarkan tuan-tuan, kalaulah ibarat kata imam, siap-siaplah Pak Imam. Imam dalam bulan Ramadan sebagai doktor kepada jamaah. Okey, kalau agak-agak panjang sikit pun biarkanlah dulu. Kenapa? Kita dah lah tak nak baca. Okey, dah lah dengar pun tak ada. Maksudnya dengar pun dah menyampah. Ini namanya pekak badak dah lah tu. Okey, maka sebab itu meh kita sama-sama, termasuk yang cakap ni tuan-tuan, agak-agak dah siap atau belum persiapan untuk Ramadan tu, kita nak baca Al-Quran mengikut kemampuan masing-masing. Kalau satu hari boleh 1 juzuk, alhamdulillah. Tak dapat 1 juzuk, satu hari 10 juzuk. Baca tidur makan, baca tidur makan, cukup Aidil Fitri boleh disembelih. Okey, saya nak gambarkan tuan-tuan, itu pegangan kita. Okey, baik. Yang keduanya wahafizil lisan, orang yang membaca, yang menjaga lidah. Lidah ni pun bicara dari hati. Okey, dalam bulan puasa jangan sampai maki, jangan sampai kita mengeluh kesah, jangan tuan-tuan. Okey, kerana lisannya tengah dinilai oleh Allah baik atau tidak. Okey, tak semestinya tuan-tuan pakai serban mulutnya senyap. Ada kadang-kadang lagi tu, maka sebab itu jaga. Itu nama sopan santun lisan kita, lidah kita. Wa tukallimuna aidihim, mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada kalimah-kalimah yang tidak baik sepanjang hidup, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Yang ketiganya wasaimina, orang-orang yang puasa. Okey, baik. Kalau takdirah tuan-tuan sakit, tak mampu untuk kita puasa, silalah tinggalkan. Jangan pula sakit pun jaga juga, puasa juga, nanti mati konyol namanya. Okey, Allah Taala bagi rukhsah, tapi ada kekuatan, silakan tuan-tuan. Okey, ditakdirkan orang yang makan ubat banyak tu, waktu sahur makan, waktu berbuka makan. Saya yakin tuan-tuan, kalau betul caranya, hilang sakitnya, percayalah. Dan yang keempat, wa mat'imil ji'an, memberi makan pada orang-orang yang lapar. Termasuklah orang-orang yang puasa. Gini tuan-tuan, kalau kita nak tengok 4 perkara ni kan, kalau kita boleh laksanakan sedikit pun jadilah, tapi jangan tinggal 4 perkara. Pertama tadi apa? Baca Quran. Yang kedua, jaga mulutnya, jangan mengeluh, jangan menyumpah-nyumpah seranah, jangan. Yang ketiganya puasa. Puasa tu yang elok, puasa jangan puasa dah tua ni dengan budak yang 6 tahun sama aja. Jangan, bila makin tua puasanya makin dijaga dengan ibadat-ibadat yang lain. Dan agak-agak, kalau ibarat tadi saya cerita bagi makan orang yang lapar, boleh tak agak-agak dalam bulan Ramadan kita lebih sikit belanja untuk kita pastikan kepada 3 golongan itu tempias: anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang dhaif. Kalau ini ada tuan-tuan, itulah keberkatan umur kita jejak dalam bulan Ramadan. Kalau takdirkan benda itu tak ada, lara je, lurus saja, ataupun tak sangkut langsung 4 ni, bermakna ya bagi saya lah umurnya tidak ada keberkatan. Kerana umur yang pendek, yang istilah berkat, banyak boleh kita buat amal. Contohnya bulan Ramadan. Alhamdulillah kita jumpa dalam bulan
Ramadan. Kawan saya 2 hari lepas tak sempat di bulan Ramadan, muda lagi, tapi kita kendak Allah kita terima. InsyaAllah kita laksanakan Ramadan ini yang terbaik. Ada lagi sampingan dalam Ramadan yang kita terbaik. Macam tadi bulan Sa'ban saya bawa zikir subhanallah wa bihamdihi, tuan-tuan, dalam hadis sahih itu. Barang siapa satu hari membaca 100 kali, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Macam mana buih di lautan, begitulah dosa ampunkan. Ringan. Okey. Tapi itu yang kadang-kadang kita tak buat. Okay. Dalam Ramadan besok lain pula dia punya zikirnya untuk Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan ini pun tak sempat saya nak baca nak terangkan kehebatan bulan Ramadan. Al-nas'alukalhu dawatuqa. Bagaimana kaedah-kaedah dalam bulan Ramadan yang selalu popular. Al-nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar innaka afun karim. Tak sempat. Inilah yang saya katakan tadi, Allah Ta'ala buka pintu keampunan. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu malam ini ya Allah majlis yang Kau berkati, majlis yang Kau rahmati, majlis yang Kau redai. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang Kau redai sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Allah, kami beramai-ramai mendatangkan memohon padamu ya Allah, sehatkanlah tubuh badan kami, anak pinak kami, ahli keluarga kami, khususnya para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada sebarang kaifan dan kelemahan, sebarang kecacatan dan kecelakaan, sebarang musibah penyakit yang tidak diingini, sama ada yang lahir maupun yang batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesehatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan serta kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk menempuh amalan-amalan, melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum subhanahu wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.